Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua beri ruang kepada Tenggara untuk bahas Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024 ini. Saya mulakan dengan beberapa perkara dan data ni. Siapakah mereka yang terdedah kepada jenayah cyber ni? Data yang ada kat tangan saya ni ada 11.8 juta berusia 15 tahun ke atas rakyat kita ni adalah pengguna data ahli akses internet. Mereka ni terdedah. Dan ada 6 platform media sosial ni penggunanya: Facebook 12.3 juta, Instagram 6.3 juta, Telegram 3.7 juta, Twitter 1.9 juta, LinkedIn 800,000 dan lain-lain 200,000. Mereka ini juga rakyat Malaysia dan mereka juga terdedah. Dan mereka-mereka yang menggunakan perkhidmatan menurut kajian visa ni yang menggunakan pembayaran tanpa tunai juga terdedah. 93% pengguna bank di Asia Tenggara adalah pengguna pembayaran tanpa tunai, termasuklah kad, debit, Wave, e-wallet dan QR code. Singapura 97%, Malaysia 96%, Indonesia 95%, Vietnam 95%, yang Malaysia itu 96%. Urus niaga perbankan dalam talian berdasarkan data 2019 1.7 bilion ringgit, 2020 2.8 bilion ringgit, naik 49% zaman-zaman PKP itu. Dan Tenggara kira-kira pada tempoh masa sekarang ini jumlahnya lebih tinggi lagi. Dan bila disebut tentang mereka ini terdedah dengan ancaman cyber ni, apakah yang kita ni semualah berdepan? Nombor satu adalah penipuan dalam talian melibatkan penjenayah cyber, pengundi email, laman web dan sebagainya. Kedua, penipuan e-dagang, penipuan yang paling ketara melibatkan transaksi yang berkaitan dengan industri penerbangan, peruncitan elektronik. Kemudian virus Trojan horse. Kemudian ada berkaitan dengan perisian tebusan. Perisian hasad ini boleh mengubah atau menyekat data dalam komputer kita. Kemudian serangan penafian perkhidmatan DDoS. Serangan DDoS menggunakan beratus-ratus atau beribu-ribu komputer dan sambungan internet yang digodam untuk membanjiri akses sistem. Kemudian kita ada bootnet. Boot adalah sejenis perisian hasad yang membolehkan penyerang merampas kawalan atas komputer kita. Kemudian ada pancing data, pencurian identiti dan sebagainya. Jadi apabila dicadangkan tentang rang Undang-Undang Keselamatan Cyber ini, ia adalah satu yang sangat signifikan dan sesuai pada masa ini, kerana kita boleh kata ancaman keselamatan cyber semakin serius. Antara kebimbangan utama masyarakat dunia seiring dengan perkembangan dunia cyber lah, yang seperti yang saya sebut tadi, teknologi yang pesat membangun juga memberikan peluang dan ruang kepada mereka-mereka yang hendak menggunakan teknologi ini untuk mengambil peluang lah. Jadi penubuhan jawatankuasa keselamatan cyber ini membolehkan tindakan untuk mengawal selia, memperkukuhkan serta mengambil tindakan proaktif dalam menangani cabaran keselamatan cyber negara dan mempertahankan usaha memerangi isu jenayah cyber yang sebagaimana saya sebutkan tadi itu, dan sindiket-sindiket terutamanya penipuan scam judi dalam talian, dan yang terutamanya meligan lah. Meligan maksudnya dia menghenyak generasi muda kita para belia. Contohnya saya nak sebut di sini Tuan Yang di-Pertua berkaitan dengan penipuan dalam talian ni. Statistik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Polis Diraja Malaysia Bukit Aman, 19,224 kes jenayah dalam talian tempoh dari Januari hingga September 2023. Peningkatan 23% berbanding 15,659 kes pada tahun 2022. Nilai kedurian yang dicatatkan adalah 687 juta, iaitu 29% berbanding tempoh sama 2022. Pusat Tindak Balas Insiden Cyber 999 Kendalian Cyber Security Malaysia merekodkan 4,899 insiden keselamatan cyber Januari hingga Oktober 2023, dan di tangga teratas adalah penipuan dalam talian, scam, iaitu sebanyak 3,087 kes. Jadi statistik ini menunjukkan betapa pentingnya lah tentang pewujudan undang-undang berkaitan dengan keselamatan cyber ini. Selain daripada itu juga, di sini juga dinyatakan tentang berkaitan dengan sedikitlah gesaan lah, sebab apa yang berlaku ini termasuklah insiden scam ni melibatkan unsolicited SMS. Kita tak undang pun, tiba-tiba dia masuk je dekat kita punya handphone, kita pun terklik dan kita pun terlibat dengan kerugian-kerugian yang nyata. Ini kita lalui. Jadi
menggesalah dengan adanya akta ini, kerajaan dimintalah meningkatkan kemampuan anggota keselamatan kita, termasuk Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Bank Negara, even kalau tentera pun perlu terlibat, libatkanlah. Kita beri latihan peningkatan kemahiran bidang forensik komputer, laksanakan penyiasatan dan analisis yang lebih canggih supaya pendakwaan ke atas penjenayah cyber ini yang licik ini boleh dilakukan dengan lebih berkesan. Dan Tenggara juga mencadangkan agar kita ni kena ada pasukan elit cyber lah, termasuk agaknya nama-namanya tu komando cyber, risik cyber, untuk benar-benar kita handle jenayah cyber ini dengan pelaksanaan undang-undang ni. Mungkin kita kena rekrut dalam kalangan skamer juga. Kerajaan melalui tak tahulah PDRM ke tentera, cari kenal pasti skamer-skamer, kita ambil dia masukkan dalam pasukan kita, so that kita boleh ada kelebihan selangkah ataupun 2 langkah ke hadapan untuk kita menangani jenayah cyber ni. Yang terakhirnya adalah berkaitan dengan judi dalam talian ni. Perkembangan pesat teknologi digital juga merangsang pertumbuhan ekonomi, tapi dia juga macam saya sebutlah, mewujudkan juga judi dalam talian ni yang terlibat ramailah anak-anak muda kita ni. Jadi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat 6381 laman sesawang judi dalam talian, 212,399 talian telefon muda alih tetap, menghantar spam hikmat pesanan ringkas yang meragukan dan mempromosikan judi dalam talian. Tahniah MC, dan tindakan mempromosikan perjudian ni kadang-kadang dilakukan juga oleh Insta famous dan juga pempengaruh yang akan memberikan kesan impak kepada orang muda. Jadi dengan adanya penggunaan akta ini, saya harap dia dapatlah mengekang kerosakan yang lebih besar lagi kepada generasi muda, melibatkan orang kata perjudian ni. Dan kita secara umumnya Tenggara menyokong akta ini kerana kita sedar bahawa perkara-perkara yang dimainkan dalam internet, dalam media maya ni, dalam capaian-capaian elektronik ni juga, kalau tidak dikendalikan dengan betul-betul teliti, ia juga boleh menggegarkan kedaulatan negara kita dan hubungan antara negara kita dengan pihak-pihak yang lain. Jadi Tenggara menyokonglah tentang akta ini. Sekian, terima kasih.